Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan Welcome to Safrida TV. Ada orang tanya saya, mu kena buang kerja lama dah. Tapi aku tengok mu relax je. Mu buat kerja kenapa ni? Untuk makluman semualah. Sebelum ni saya pernah bekerja kerajaan. Lama jugalah. Saya graduate daripada UVM tahun 2003. Saya pernah bekerja dengan swasta di Sungai Petani, Kedah. Dan juga saya pernah bekerja di Ipoh sekejap. Lepas tu saya pernah kerja sebagai guru ganti di SMK Mercang. Dan saya juga pernah bekerja kerajaan. Lama jugalah, daripada tahun 2004 ataupun 2005 macam tu, sehinggalah tahun 2018. Last saya kerja kerajaan pada 15 Oktober 2018. Ada orang tanya, wah, siapa ingat gitu apa tarikh last kerja? Ya, tarikh tu saya akan ingat sampai bila-bila lah. Sebabnya last saya kerja di Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Komunikasi dan Multimedia selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan Malaysia. Lebih 1,000 orang kaki tangan daripada jabatan yang saya kerja ni ditamatkan kontrak dan diberhentikan kerja tanpa sebarang pampasan, walaupun baki kontrak masih ada lagi setahun. Dan ramai di antara kami pada hari ini yang masih lagi terpinga-pinga, masih lagi cari-cari apa kerja yang boleh kami mohon dan apa kerja yang boleh kita orang buat lah. Saya sendiri lepas pada saya ditamatkan kontrak kerja berkenaan, saya masih lagi bekerja dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. Walau bagaimanapun, pada Julai 2019 saya melepaskan jawatan kerana bagi saya ingin mencari satu kerja yang bagi saya membuatkan saya ni puas untuk saya buat kerja tu, dan kerja yang saya minat untuk saya buat, dan yang paling penting saya tidak terikat dengan apa-apa syarat yang boleh membebankan saya di kemudian hari. Ada satu hari tu saya tengok video-video dalam YouTube dan ada saya bertemu dengan satu klip video yang menceritakan bagaimana menjadi seorang yang hartawan, menjadi seorang yang kaya raya hanya menggunakan YouTube. Dan saya mari terfikirlah, saya kata saya dah bergelumang dalam dunia YouTube ni sudah lebih 10 tahun, mungkin lebih lama daripada itu. Dan saya pun sudah ada satu, dan saya dah banyak kali bekerja dengan orang-orang yang menggunakan YouTube ni sebagai platform dia untuk menjana pendapatan. Tetapi tidak pernah terfikir dalam kepala saya ni bagaimana YouTube ni boleh mendatangkan pendapatan kepada saya dan boleh mengubah hidup saya. Akhir sekali mungkin Allah bagi idea lah, Allah bagi hidayah kepada saya untuk menggerakkan hati saya ni untuk cuba YouTube untuk menjana sumber pendapatan. Sebelum itu, sebelum saya tergerak hati saya lah, terdetik hati untuk bergelumang dalam dunia YouTube ni, pernah terjadi satu ketika saya sudah habis wang simpanan. Saya pernah buka kedai makan, tapi tidak lama, walaupun modal banyak yang habis sehingga wang simpanan semua saya korbankan untuk kedai. Dan akhir sekali terpaksa tutup kedai itu kerana mungkin kerana dari segi marketing yang kurang, dan banyak lagi perkara-perkara lain lah yang memberi kesan yang negatif kepada perniagaan tu. Dan saya mengambil keputusan untuk memberi tumpuan 100% kepada
dunia YouTube ni. Dan saya bermula buat YouTube pada bulan Jun tahun 2019. Sedikit demi sedikit ambil masa ialah untuk menjadi rakan partner dalam YouTube ni, sehingga kita diberi ruang untuk menjana pendapatan. Syarat pertama yang perlu kita penuhi adalah memiliki sekurang-kurangnya, channel kita itu memiliki sekurang-kurangnya 1000 subscribers. Dan yang keduanya, mempunyai 4000 jam tontonan. Nampak macam mudah dan ada kalanya nampak macam susah, tapi ianya bergantung kepada bagaimana kita mengisi channel YouTube itu dengan konten yang macam mana. Dia bergantung kepada bagaimana kita nak menghidupkan kita punya channel tu. Dan Alhamdulillah, take the story short, saya mula menjana pendapatan pertama saya pada bulan Disember. Selepas 6 bulan daripada tarikh pertama saya upload video, saya mula menjana pendapatan pertama saya pada bulan Disember tahun 2019. Tak banyak, tapi ada dalam $100 lebih kalau tak salah saya. $100 lebih. Dan bila saya dah mendapat income yang pertama tu, ia semakin memberi motivasi kepada saya untuk saya terus melibatkan diri dengan lebih jauh lagi dalam YouTube ini. Pada bulan kedua, saya tidak menjana apa-apa pendapatan. Tapi di sebalik apa yang saya alami, saya masih lagi terpaksa menanggung tanggungan yang besar. Sebagai ketua keluarga, saya ada pinjaman kenderaan, saya ada pinjaman peribadi yang sehingga ke hari ini masih belum lagi dapat diselesaikan. Tapi Alhamdulillah, dengan sedikit pendapatan yang saya dapat daripada YouTube ini, ia telah merangsang saya, telah memotivatkan saya untuk terus mengadap dalam dunia YouTube ni. Dan Alhamdulillah, sehingga ke hari ini, walaupun masih tidak banyak, tapi ianya sedikit sebanyak dapat menampung, mengurangkan beban saya dari segi kewangan. Pada ketika hari ini ramai orang yang kehilangan kerja, ramai orang yang tidak dapat pergi kerja kerana PKP dan sebagainya, kerana COVID ini, saya secara personally walaupun agak sedikit terkesan dengan COVID ini, dengan PKP yang dibuat oleh kerajaan, tapi income saya masih lagi ada. Untuk makluman mungkin ramai yang di luar sana yang sudah pun tahu bahawa YouTube akan bayar kita, ataupun AdSense akan bayar kita, Google akan bayar kita setiap bulan, ataupun bayaran akan masuk dalam bank kita, ataupun bagaimana cara kita untuk mendapat wang itu. Setiap kali, kalau saya gunakan bank, setiap kali 25 hari bulan, setiap bulan Google akan masukkan duit kita ke dalam akaun bank kita. Janji dalam akaun kita itu minimal kena ada adalah $100. Dan yang lebih menarik, kita dibayar dalam dolar. Kalau kita dapat $100 sebulan, sudah lebih kurang dalam 400 sebulan. Dan kalau kita dapat dalam $1000 sebulan, kita dapat dalam 4000. Jadi bergantung kepada income yang kita dapat dalam YouTube ini, bergantung kepada sejauh mana effort kita untuk kita mengangkat taraf hidup kita. Dan apa video yang kita upload dalam YouTube, itulah punca pendapatan kita. Selagi banyak view yang kita dapat, lagi banyak jam tontonan yang kita dapat daripada channel itu, daripada video itu, semakin banyaklah pendapatan yang kita dapat. Sebab itu kalau anda boleh lihat dalam channel saya yang pertama tu, ini merupakan channel saya yang kedua, yang memfokuskan kepada kehidupan saya seharian lah. Channel YouTube saya yang pertama tu, saya lebih fokuskan kepada isu semasa dalam politik negara kita lah. Untuk channel yang kedua ini, saya buat untuk saya berkongsi tentang lifestyle saya, ialah macam-macam perkara lah yang saya akan cuba kongsikan dalam channel ini. Apa pun yang paling penting bagi saya, dikala ramai di kalangan masyarakat kita, daripada orang-orang kita pada hari ini yang terkesan terbeban dengan COVID-19, Alhamdulillah bagi saya, walaupun income tak banyak, tapi sedikit sebanyak boleh membantu saya. Income daripada YouTube ini sedikit sebanyak boleh membantu saya untuk saya survive dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Dan saya di sini saya mengambil kesempatan, terutamanya kepada sahabat-sahabat di luar sana, kalau jangan pernah putus asa dalam apa jua perkara yang kita buat. Kalau kita pernah diuji dengan kepayahan, pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Kalau kita rasa kita ini gagal dalam hidup, yakinlah Allah
tidak akan pernah mahu menghampakan hamba-Nya selagi kita mengadap. Yang paling penting adalah jangan sekali-kali pernah putus asa, teruskan berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang paling penting, kalau ingin menceburkan diri dalam YouTube ini, jangan never surrender lah. Jangan pernah rasa nak menyerah. Sebab untuk mencapai target, untuk melayakkan channel kita itu dimonetize oleh YouTube akan mengambil masa sedikit. Tapi kalau anda kreatif, anda akan cepat untuk membuat duit dan mungkin anda boleh menjadi jutawan kerana YouTube, siapa tahu. Jadi ambillah peluang yang ada ini, peluang yang terbentang di depan mata kita. Janganlah hanya sekadar kita menjadi pengguna kepada YouTube, tetapi jadilah orang yang boleh menjana sesuatu daripada YouTube ini dan boleh mengubah hidup kita, insya-Allah. Sekian untuk kali ini. Saya harap perkongsian saya ini dapat membuka mata lah kepada sahabat-sahabat di luar sana. Kerana hidup ini, hidup kita ini, kita yang mencorakkan hidup kita. Jangan biarkan waktu yang mencorakkan hidup kita, biarlah kita yang mencorakkan waktu hidup kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang.